Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Malam ini dapat kita sambung Maraqil Ubudiyah, masih lagi mengenai ketaatan dalam beribadah. Kita masih lagi bahagian pertama, adab-adab ketaatan, yakni mengenai ketaatan dalam beribadah. Masih lagi awal. Yang mana sebelum ni kita baca awal-awal tu perbezaan di antara fardu, wajib dan nawafil, sunat. Maka hendaklah kita utamakan yang wajib berbanding yang sunat. Antara tipu daya syaitan adalah mengamal ataupun berusaha untuk yang sunat tapi tinggal yang wajib. Itu antara tipu daya syaitan yang kita dah bahas minggu lepas. Okey. Kemudian dan minggu lepas pula ada beza di antara nawafil, fardu dengan nawafil, ada beza sikit. Dan orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah, dia mesti mengutamakan yang fardu, yang wajib berbanding yang sunat. Sunat ni tambahan, yang fardu tu yang dia betul-betul fokus. Kemudian dah selesai yang fardu, yang wajib, baru dia buat yang sunat. Jadi kita tengok perhatilah diri kita, banyak buat yang wajib ke banyak buat yang sunat? Ada orang dia sibuk dengan sunat, wajib dia tinggal. Ada, kena tipu dengan syaitan. Macam mana? Dia sembahyang sunat bukan main, tapi sembahyang fardu dia yang lama, masa dia muda-muda, umur 15, 14, 15, 13, start balik dululah. Selesai ke belum? Nampak duk puasa 6 tu bersungguh. Tapi puasa yang dia tinggal masa sekolah menengah dulu, tak tahulah, kalau ada, bukan tuduh, kalau ada. Tapi sikit-sikit puasa 6, sikit puasa 6. Tu kena tipu dengan syaitan tu. Walaupun nampak rupa tu ibadah. Dia panggil tertipu dalam rupa ibadah. Orang yang tertipu juga. Orang buat ibadah juga tertipu. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu-ilmu ni nampak sibuk tu, rajin duk belajar ilmu ni. Tapi ilmu yang mana? Rupa-rupanya bukan ilmu yang wajib atas dia. Yang kalau dia tak belajar, tak berdosa pun. Tapi dia sibuk belajar. Kalau tak belajar, tak berdosa. Tapi belajar baguslah. Cuma kalau tak belajar pun tak berdosa. Tapi dia sibuk belajar. Ilmu yang mesti dia belajar, kalau tak belajar berdosa, dia tak belajar pula. Contoh ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Malah mengaji penipala cerita Tuhan. Tak faham cerita sifat 20. Habis tu ceramah gitu. Itu antara kena tipu daya juga. Sedangkan tauhid, mengenal Tuhan tu adalah seafdal ilmu yang mesti diutamakan. Kalau di sudut prioriti, dia nombor satu. Khatam dia kurang-kurang satu kitab khatam berkaitan dengan tauhid, barulah lepas bab tauhid. Begitu juga bab tauhid saja tak memadai, dia ada lagi bab fiqh, sah batal halal haram. Lepas pada tu apa lagi? Tasawuf. Tiga-tiga ni ilmu yang
wajib tak belajar berdosa. Tapi dia sibuk duk belajar benda lain. Rugilah. Rugi itu rugi satu hal rugi. Dan dia kena tipu dengan syaitan. Rugi itu satu hal. Dia kena tipu. Kenapa? Kan bagus. Dia belajar. Tapi tengok dia belajar apa. Takut-takut dia belajar tafsir ke? Hadis ke? Apalah makna tafsir dengan hadis kalau belajar? Kalau tauhid dia tak khatam lagi. Tak ada makna. Tapi itulah. Orang dia ikut, nak belajar pun ikut nafsu. Dia ikut nafsu, ikut yang ni seronok sikit, ni tak seronok. Dia ikut seronok dia. Sedangkan kalau kita tengok dekat sekolah sekalipun, mana boleh budak-budak atau anak-anak kita tu nak belajar ikut seronok dia? Mana boleh? Payah matematik tak mau belajar, mana boleh? Matematik paling penting sekali. Bahasa Melayu malah belajar. Bahasa Inggeris malah, tak boleh, itu penting. Mata pelajaran teras, tak ada yang tu tak boleh sijil. Kena paksa juga. Tapi ada mata pelajaran yang pilihan. Muzik ke, lukisan ke, apa-apa. Tak payah belajar, tak apa. Mak ayah dia kata, tak apa. Sebab itu pilihan. Tak belajar pun boleh dapat sijil. Itu baru belajar kat sekolah. Ini agama ni. Bila agama pun dia ada begitu juga. Iaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunat. Ataupun ilmu yang fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi utamakan fardu ain dulu, selesai fardu ain baru fardu kifayah. Okey? Itu yang kita bahas sebelum ni lah. Jadi itulah cara mendekatkan diri pada Allah yang sebenar. Iaitu dengan mengutamakan yang fardu berbanding yang sunat. Alhasil, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Alhasil, dan hasilnya, kesimpulannya, sesiapa yang berijtihad, siapa yang nak berjihad, nak bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang tak bersungguh tak payah masuk. Siapa nak mendekatkan diri kepada Allah, tak dekat pun tak apa, tak dekat pun tak apa, syurga pun tak apa, neraka pun okey. Orang ni tak masuk dalam kes ni. Siapa yang betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah dengan amalan-amalan fardu, dia mesti sempurnakan semua amalan fardu sejak dia baligh. Kalau dia ada tinggal, wajib dia qada dengan kadar segera. Kalaulah terpaksa dia ambil cuti kerja pun ambil cuti kerja. 24 jam pun 24 jam lah. Tak boleh lah ibadah 24 jam kan. Sekadar yang mampu. Boleh tak sembahyang dalam masa 10 jam? Tak berhenti. Kerja boleh. Buat rumah penat agak bacul simen, ikat bata. Rasanya tu lagi berat kot daripada sembahyang. Boleh pula kena sembahyang 10 jam berterusan. Maknanya bukan satu sembahyang lah. Yang dulu-dulu dia tinggal berapa ribu ada, puluh ribu ada. Lepas sembahyang, lepas sembahyang pun bukan laju-laju, relax lah, slow-slow aja. Macam buat kerja, macam orang buat kerja tengah panas, macam orang bersawah. Takkan 10 jam, bersawah boleh 10 jam. Orang yang angkat batu tu, orang yang macam-macam lah kerja, yang 10 jam elok aja. Tiba-tiba sembahyang, tak boleh 10 jam. Gila pun sembahyang 10 jam. Mana mampu? Tak ada pun orang cakap, mana boleh kerja? Bos, gaji saya 3,000. Kerja punya lah berat daripada pagi sampai ke petang. Tak boleh. Sampai tengah hari saya nak balik. Boleh kata gitu? Bos kata, kau nampak itu pintu besar? Get out. Cerita banyak pula. Boleh orang lain boleh buat kerja. Itu kerja pakai tenaga berpeluh-peluh. Boleh aja. Tengok kerja bengkel besi tu. Kan, angkat besi, potong, berapi-rapi. Boleh sampai daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang sampai ke malam. Tiba-tiba sembahyang 10 jam tak boleh. Sembahyang 10 jam tu bukan dipaksa. Kita juga salah. Yang kita tinggal dulu tu siapa suruh? Kita tinggal masa muda-muda tu, waktu tu dah wajib dah balik. Siapa suruh tinggal? Kita pun tinggal. Kemudian kita kenalah ganti. Macam kita pinjam duit orang, mestilah kena ganti. Baklah, marilah. Berapa? 20,000. Kau biar betul. Mari 20,000. Banyak. Sikit-sikit dah lah. Masa kau pinjam tu kau pinjam 20,000. Bila nak pulang kau kata 20,000 banyak. Macam tu lah lebih kurang. Masa tinggal tu seronok. Orang lain sibuk mari sembahyang, dia boleh tidur subuh. Dia dapat kesenangan tidur tu.
Tiba-tiba minta ganti, oh mana boleh. Kita ni kena sempurnakan semua qada-qada tu. Semua. Kalau ada zakat, sempurnakan qada-qada yang zakat, yang kita tak bayar zakat. Kalau zakat zakat harta, kalau ada zakat harta 2.5%. Tengok berapa tahun kita tak bayar. Zakat fitrah semua orang bayar RM7. Zakat harta yang bayar sikit. Qada tu masuk ganti. Yang wajib-wajib lah, apa-apa yang wajib. Sembahyang, puasa, zakat. Itulah biasanya. Dan puasa pula bila tunggal bertahun-tahun dia ada fidyah pula kat situ. Gandaan fidyah beras. Satu hari satu cupak. Kira pula. Kena ganti segera. Okey, siapa nak betul-betul nak mendekatkan diri pada Allah? Siapa yang betul-betul yang dinamakan taubatan nasuha? Dulu memang lara lah, tak peduli sangat pada agama ni. Tak adalah jahat, pergi merompak, bunuh orang, berzina, tak adalah. Tapi kalau bab-bab surahan Allah ni memang tak peduli sangat lah. Tak ambil berat. Sekarang ni taubat dah. Syarat taubat yang pertama, berhenti. Jangan buat dah. Iaitu teruskan sembahyang, mulakan sembahyang. Syarat taubat yang kedua, berazam tak nak ulang balik apa yang dia buat dulu. Syarat yang ketiga, kalau ada kena ganti, dia kena ganti dengan segera. Kalau kena ambil cuti lah. 3 bulan cuti tanpa gaji. Masalah. Dalam bank ada 200-300 ribu, tak cukup hari. Baru ni buat keluar ada duit Capital SP masuk akaun 3. Bila-bila je boleh buat keluar. Tak cukup lagi. Dapat duit tu sebab tak semayang dulu. Gantilah balik 3 bulan. Kenapa 3 bulan ambil cuti ni? Saya nak qada semayang. Tak payah cakap lah, malu kat orang pula. Ada masalah sendiri. Ada. Buat semayang 3 bulan. Tu 10 sehari 10 jam. Banyak sangat. Kejap. Umur berapa dah? Kalau kita ikut umur Nabi 63. Nabi kata umat aku 60-70. Umur dah berapa? Katalah masa tu dah 50 lebih. Boleh tahan ke agak-agak lagi 5 tahun hidup? Adat kata esok pun boleh mati, muda pun boleh mati. Yalah. Adatnya berapa? Nak lawan umur Nabi? 63 jugalah target kita. Kalau lebih bonus. Tapi target macam Nabi juga. 63. Sekarang dah 53, ada 10 tahun. Sempat ke nak buat slow-slow? Kalau mati dalam meninggalkan kewajipan tadi, Allah hai. Kadang-kadang dia tak sedar lagi. Ingat duduk sibuk, rasa Allah aku ni confirm syurga dah kot. Aku ni rasanya kalau tak Firdaus, bawah sikit pada Firdaus. Macam tu je. Tapi bila tengok balik, Allah, layak ke? Umur dah 53, nak lagi 10 tahun 63 umur Nabi. Umur Nabi wafat. Kita pun target 63. Mudah-mudahan sampai. Dapat rezeki terlebih. Kalau dapat kurang sikit pun 60. Kalau kena-kena sampai 98, 99, 100. Mantap lah tu. Itu nasib, itu tak boleh. Itu berapa? 100,000 seorang kot. 100,000 seorang je umur 90 lebih. Ke lebih lagi pada tu? Ke sejuta? Sejuta 2-3 orang je. Jadi kita tak boleh fikir yang tu. Kita fikir 63 je. Mati dah 63. Umur kita dah ada siap dah. Target kita mati 63. Sekarang umur berapa? Ada masa ke nak buat benda-benda tu lagi? Ada masa ke nak belajar ilmu tauhid? Supaya kita menghadap Allah nanti dengan penuh tauhid di dada. Ke Tuhan pun tak kenal lagi. Itu nak belajar lagi. Banyak lagi buat fiqh, sah batal halal haram pun tak habis lagi. Nak belajar tentang penjagaan hati, tasawuf, sifat-sifat mahmudah. Macam mana nak buang mazmumah lagi. Nak kena qada lagi. Cukup ke 10 tahun? Tapi boleh je relax-relax je. Tu tipu daya syaitan kata, alah, relax lah. Confirm syurga kau. Dia ni, dia bagi janji palsu. Syaitan akan bisik janji-janji palsu. Syaitan itu. Sedangkan para ulama sendiri pun Allah, para sahabat pun ya Allah nangis-nangis. Engkau tak apalah ya Rasulullah, engkau Nabi, kata Muaz bin Jabal. Engkau Nabi, engkau confirm syurga. Kami ni tak tahu macam mana. Sahabat. Tapi kita confirm syurga. Kita rasa, bukan cakap, kita rasa. Tak percaya tu tanya diri sendiri. Aku ni confirm syurga ke apa? Lepas tu tengok dengan ibadah kita, perangai kita lah, senang cerita. Tak tahulah. Para-para ulama semua para wali, semua aku tak tahulah ke mana. Allah letaklah aku neraka pun aku redha lah. Sebab aku rasa memang tak layak.
Tu wali tu. Kita yang setakat kuali ni. Tapi tiba-tiba je macam syurga-syurga dah. Itu tipu daya syaitan tu duk bisik. Jangan risau. Baca Quran, banyakkan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Syaitan suruh baca Quran. Bukan baca Quran tu tak dapat pahala, dapat pahala. Tapi kewajipan lain, baca Quran kan sunat. Kewajipan lain tu tak payah qada, baca Quran. Bukan tak bagi baca Quran. Bila kita buat dua perbandingan, wajib dengan sunat, mesti utamakan yang wajib. Tengok kitab kita kata, nawafil nombor 2, sunat. Wajib nombor 1. Tapi tiba-tiba kita rajin baca Quran, kenapa? Kita rajin berzikir, kenapa? Cuba fikir balik. Tak ada benda, memang rajin berzikir je. Wajib-wajib semua settle dah. Itu bagus. Itu bagus. Itu bukan kena tipu. Tapi kalau banyak lagi hutang dulu. Tapi sibuk dah berzikir, sibuk dah baca Quran. Sah kena tipu. Daripada dia baca Quran kan baik dia bayar hutang. Hutang tu maksud sembahyang yang dia tinggal dulu. Daripada dia sibuk baca Quran, kan baik dia pergi belajar ilmu tauhid yang dia tak khatam lagi tentang tauhid sifat 20. Contohlah. Kalau dah khatam, settle lah. Saya cerita yang tak khatam ni. Tiba-tiba sibuk baca Quran, lepas baca Quran, lepas baca Quran, baca Quran. Masa yang dia ada 2-3 jam, kalau dia mengaji tauhid, mungkin kenal satu sifat dah. Sifat contohnya mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan baru. 2-3 jam yang baca Quran tu dapat kenal Tuhan. Yang sebelum ni dia tak mantap, sekarang dah mantap. Bukan kata tak wajib bagi baca Quran, bukan kata tak bagi berzikir, jangan salah faham. Aulawiyat, keutamaan. Bukan tak bagi baca WhatsApp, bukan tak bagi tengok TikTok. Yang tak baginya tengok TikTok sampai tak semayang. Sebab semayang tu wajib. Samalah. Bukan tak bagi baca Quran. Yang tak baginya baca Quran yang sunat, meninggalkan yang wajib. Semayang fardu buat. Fardu buat yang hari ini, yang 18 tahun lepas, yang 37 tahun lepas. Yang itu dah lepas. Perkara yang lepas jangan dikenang. Begitu. Mana boleh, hutang duit orang tu, jiran kita masa duduk Pelda dulu. Pelda Lurah Bilut tu. Mula-mula buka tu, adalah berhutang 700. Jumpa balik kat sini. Hutang aku 700 dulu, ingat tak? Itu baru hutang. Minta balik. Dulu 700 besar, aku tak nak 700, nak jadi 1400. Ribak sikit. Sebab sekarang 700 tak ada nilai. Contohlah. Ni cerita lama, ni kisah benar ni. Ada orang kawan-kawan dia jumpa balik dekat sini, dekat Kuantan. Dulu dia duduk Lurah Bilut kan, Felda yang pertama buka tu kan. Dia duduk situ berjiran, kawan dia pinjam 700. Jumpa balik kat sini, peluk-peluk jumpa, nangis-nangis. Tapi kawan ni ingat lagi, mengingat dah pinjam aku 700. Saya terus teringat. Saya tak ingat hutang tu langsung. Saya terus teringat. Inilah orang yang wajib-wajib yang dia tinggal dulu, ingat Allah lupa ke? Orang pun ingat. Padahal baru lepas nangis-nangis tu, lama tak jumpa, berapa puluh tahun, 40 tahun kot. Berapa? Lurah Bilut masa buka tahun bila? 70 lebih kan? Kau tahu dia awal kan? Dia memang antara Felda terawal. Sekarang berapa puluh tahun dah? Jumpa nangis-nangis. Mana? Jumpa nangis-nangis. Ingatlah mula jaga anak aku dulu kecil-kecil. Aku pergi keluar. Pergi ke Felda lah, keluar. Yang anak ni budak-budak kecil-kecil. Kadang-kadang isteri dia baru bersalin. Adalah dekat rumah, dengar anak jiran sebelah menangis. Ni pergi sebelah, siap-siap tolong susukan lagi kalau ada baby. Sebab mak ayah dia kena keluar. Ingat lagi tak kita jiran? Allah Allah. Tapi ingat lagi tak hutang 700 aku? Ingat hutang 700, ingat lupa dah. Lepas tu macam mana nak kena bayar? Bayar lah, dia kata. Dia pun bayar. Bayar 700, dia bagi balik. Tak apalah, aku bagi balik. Nak bagi tahunya hutang wajib dia bayar. Walaupun lama mana. Itu baru manusia. Itu baru manusia. Ini tinggal kewajipan yang Allah wajibkan apabila balik. Umur berapa balik? Umur 13. Ada buat? 13, 14, 15, 16. Tinggal je dulu, tak peduli. Hutang pun ingat. Takkanlah Allah lupa. Itulah kewajipan. Jadi sibuk dah baca Quran. Bukan salahkan baca Quran, jangan salah faham. Tu hutang pun cerita. Orang sibuk ni tabung lalu masuk, datang surau, masuk duit dalam tabung. Nampak baik kan? Kejap-kejap kawan sebelah tu duk perhati je. Kelip-kelip. Mutang dia 10,000 tak bayar. Dia tengok tiap-tiap hari mari RM10, kadang-kadang 20, kadang-kadang 50. Apa perasaan kawan dia? Kawan dia janji nak bayar lepas 3 bulan 10,000. Kawan-kawan kita sebelah-sebelah macam ni, tiba-tiba dah setahun dah ni tak bayar. 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun. Kita tengoklah berapa lama, agak-agak lah 30 tahun.
Tapi dia perhati je kawan dia ni. Setiap kali datang yang berhutang ni, mesti masuk dalam tabung. Bukan salah masuk dalam tabung. Akunya wajib bayar aku hutang aku kan, nangis-nangis. Lembut gigi dari lidah nak minta hutang. Nak berhutang. Tiba-tiba janji 3 bulan. Sekarang bukan 3 bulan, 30 tahun. Elok je masuk. Baru ni nampak RM10 masuk. Hari Jumaat masuk 50. Bukan salah masuk tabung. Baguslah bagi kat masjid surau. Soalannya hutang aku bila nak bayar? Begitulah. Bukan salah baca Quran, bukan salah pergi bercuti. Tak salah ada duit, pergilah bercuti pun. Soalannya pergi cuti boleh. Hutang Allah bila nak bayar. Itu syaitan nak bisik tak lupakan. Alah, tak payah. Kalau baca ni, baca surah Al-Mulk ni tiap-tiap hari, supaya dia teman dalam kubur, supaya dalam kubur terang, supaya dalam kubur jadi dapat nikmat, tak kena seksa. Tipu kena tipu dengan syaitan. Tak sedap. Syaitan tipu. Syaitan bukan macam orang. Syaitan dia pakar penipu. Penipu nombor 1 syaitan lah. Tak sedar pun dia tipu. Tak sedar pun. Tak sedar. Dia tipu macam mana? Mula-mula dia kejut tahajud. Hari-hari. Syaitan kejut tahajud. Tengok dia nak tipu Katalah bulan Ramadan. 1 Ramadan kejut. Hari ni Ramadan weh. Okey. Sebab ada kata syaitan kena ikat kan. Dia banyak pendapat kat situ lah. Kita ambil lah, saya ambil contoh. Ada kata bukan kena ikat. Ada je, sebab tu ramai buat jahat dengan puasa. Yang tak puasa tu yang tak puasa tu, ada yang kata syaitan kena ikat sungguh. Ada yang kata syaitan kena ikat maksud dia tak boleh nak goda. Sebab orang yang berpuasa memang syaitan tak boleh. Dia goda juga tapi tak lut. Yang tak puasa elok-elok aje dia goda. Itu maksud syaitan kena ikat. Macam-macam maksud lah syaitan kena ikat. Kita bukan nak ambil yang tu, kita nak ambil contoh je. Hari-hari dia kejut tahajud. Hari ni tahajud 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun. Syaitan tolong kejut tahajud. Hebat. Nanti tengok dia nak tipu ni, dia pukul rata, habis, siap dapat dosa lagi. Lepas tahun dia dah hajar nafsu tu. Syaitan dah hajar nafsu tu setiap hari dengan tahajud. Tiba-tiba je satu hari tu ada orang main mercun pukul 3 pagi. Bum. Syaitan juga suruh main mercun tu. Macam bola pula tu. Pom. Syaitan juga suruh ni, orang lain jiran. Dia tengah tahajud. Tak khusyuk tahajud kali tu. Sebab bunyi mercun. Bom dia tunggu pukul 3, pukul 4, pukul 5. Allah. Sampai ke subuh baru berhenti. Nak subuh baru berhenti. Pergi sembahyang subuh berjemaah. Tengok dia sapu rata syaitan. Kawan ajak mai. Kalau bukan bulan puasa mai makan di sana lah. Sana ke kena tarik. Mai. Mana nampak mengantuk? Allah, semalam lah. Dah mula dah tu. Semalam lah. Budak-budak ni, kita ni ibu bapa ni kena pesan kat budak-budak. Tengok dia nak kona jauh ni. Pesan kat mak bapak ni, kena pesan kat anak-anak ni lah. Duk main mercun, bakar duit, membazir. Berdosa tu membazir tu. Kenapa? Semalam budak-budak main mercun. Mak bapak kena pantau lah sikit. Okey tak? Nampak baik lagi tak? Syaitan duk bisik lagi ni. Jadi kena pantau-pantau lah. Jangan kacau orang. Malam-malam ada budak-budak baby nak tidur. Dia tak ada baby dah pun. Dia kena kat orang lain dulu. Baby nak tidur, nanya, bising. Kalau dia main gitu, menyebabkan kampung kita, taman kita ni terganggu. Jadi malam-malam pukul 3 pagi kita tengah tahajud. Dia masuklah. Kita tengah tahajud. Setakat ni dah setahun dah tak pernah bunyi. Aku tahajud setahun dah. Dia kena syaitan. Aku tahajud setahun dah. Orang tak tanya pun dia tahajud apa. Tapi tak ada. Kali ni je baru jadi. Itulah kata. Sebenarnya dia nak cerita apa? Nak cerita dia tahajud tiap-tiap hari. Jadi yang syaitan duk kejut tu, syaitan duk ajar hati dia supaya buat
Sabar supaya dapat berbangga satu hari nanti. Ketika buat tu sabar. Jadi kesabaran yang dia buat bangun malam tu dengan satu kejayaan nanti dia boleh berbangga. Kalau lah ada orang bagi tahu, kalau dengan harapan isteri dia nanti cerita dengan orang lain. Isteri dia cerita dekat isteri orang lain, isteri orang lain tu cerita kat laki dia cerita balik kat dia. Dengan harapan itu. Jauh tu mungkin isteri dia akan cerita dengan isteri kata, oh suami semalam tu dia bangun tahajud, menyuruh tahajud, setiap malam bangun tahajud. Perempuan ni akan cerita kat suami dia. Suami dia datang surau, cerita. Wah, dia lah kau lain lah, hari tahajud. Dia nak dengar yang itu. Semua tipu daya syaitan. Semua tipu daya syaitan. Cara menguruskan hati tadi tu, dia mesti ada ilmu. Ilmu pengurusan hati yang panggil. Atau bahasa lain ilmu tasawuf lah. Ataupun ilmu adab. Ataupun ilmu akhlak. Yang terkenal ilmu tasawuf. Ilmu tu lah nak jaga hati tadi tu. Kadang-kadang dia panggil sum'ah. Sum'ah ni daripada samak, telinga. Dia buat sesuatu, dia nak dengar orang cakap tentang dia. Dia panggil sum'ah. Kadang-kadang dia nama riak. Ra'a. Mata. Dengan maksud, dia buat sesuatu dengan harapan orang tengok. Kadang-kadang nama ujub. Ajaib. Yang ini paling bahaya. Ajaib. Ujub. Paling bahaya. Sebab dia seorang je. Ni SS. SS apa? Syok sendiri. Dia sendiri ibadah, dia tak cerita kat orang, dia bangga, dia kata aku ibadah dan aku tak cerita pada kat orang. Hebatnya aku. Dia seorang je. Ujub. Dia ada takabur, kibriya. Nak cakap je belagak, cakap je besar, cakap je kona pusing, kembali balik dia hebat. Cakaplah benda lain apa pun. Pusing lah kali kembali pada dia besar. Dia panggil kibriya ataupun takabur. Itu perangai setan. Iblis, perangai iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tak sujud kepada Nabi Adam? Wastakbara. Aba enggan. Dan wastakbara. Dia rasa diri dia besar. Ada orang dia rasa diri besar. Kadang-kadang dia rasa diri besar sebab pangkat. Pangkat dia besar, dia rasa besar. Orang cakap bukan nak dengar pun. Buat kerah gitu aja. Ada. Semua ada. Semua ni mainan hati. Dan benda mainan hati ni orang lain tak boleh tuduh. Oh, dah tengok. Sekejap. Ada riak lebih sikit kurang sikit riak. Tak boleh. Diri sendiri je tahu. Orang tak boleh tengok. Yang orang boleh tengok yang zahir. Pekah contohnya. Oh, sujud tak sempurna tu. Oh, rukuk lebih sikit. Oh, Fatihah tu bagi itu boleh betul. Itu pekah. Bab dalaman orang lain tak boleh. Hanya diri sendiri je. Belajar tasawuf untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang. Belajar tasawuf. Penjagaan hati tu. Jadi itulah antara tipu daya syaitan. Bila kita buat yang sunat, yang nawafil, kita tinggal yang fardu. Sebenarnya kita sedang ditipu. Memang orang yang setan mudah nak tipu, orang yang berbuat ibadah sunat. Memang senang nak tipu. Dalam keadaan tinggal yang fardu. Buat yang sunat dalam keadaan tinggal yang fardu. Senang je setan nak tipu. Dan dia seronok pula tu ditipu oleh syaitan. Dan ke sini, siapa yang beristihad mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu yang dibarengi, bahasa seberang ni, yang disertai lah tu maksudnya, yang disertai dengan nawafil, dan dia selesaikan semua fardu-fardu dan dia buat nawafil, dia buat yang sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan dekat kepadanya, dekat dengan Allah, dan mengangkatnya sampai darjat ihsan. Allah akan angkat dia sampai darjat ihsan. Apa darjat ihsan? Sehingga ia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah, hingga menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hatinya, seakan-akan ia melihat Allah. Dia panggil maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Ketika Jibril datang jumpa Nabi,
Jibril tanya soalan, Jibril menyerupai seorang lelaki dan ditanya soalan kat Nabi. Panjang cerita, hadis ni hadis Jibril nama, panjang. Dan antara soalan Jibril adalah fa akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi, wahai Muhammad, dia tak sebut Nabi. Oh, itu terkejut para sahabat tu. Biasa orang lain panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dia ya Muhammad. Tak ada lagi orang panggil gitu Nabi. Terkejut. Padahal itu Jibril sebenarnya. Fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan aku, bagi tahu kat aku apa maksud ihsan. Ni dia sebut ni. Dapat maqam ihsan. Macam mana nak dapat maqam ihsan? Nabi pun jawab. Qala, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadahlah seumpama engkau melihat Allah. Itu dia seolah-olah melihat Allah. Dia panggil maqam musyahadah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tak mampu nak beribadah seumpama melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahawasanya Allah melihat kamu. Itu dia panggil maqam muraqabah. Jadi dua maqam. Satu musyahadah. Syahid, menyaksikan. Dengan basirah, dengan mata hati. Menyaksikan dengan mata hati. Jadi maqam ihsan ada dua. Satu maqam musyahadah, iaitu beribadah seumpama macam melihat Allah. Yang kedua maqam muraqabah, fa innahu yaraka, beribadah tak dapat rasa macam melihat Allah, tapi dapat rasa Allah sedang melihat. Kalau dua-dua ni tak ada, kita tak ada maqam ihsan. Ada orang beribadah tapi dia tak rasa macam melihat Allah, dan dia tak rasa pun Allah sedang memerhati. Dia tak ada maqam ihsan. Naya dia. Sebab kita paling kurang kena dapat maqam muraqabah. Maqam seumpama Allah sedang melihat. Bukan kita melihat Allah, tak mampu kita untuk beribadah seolah-olah melihat Allah, tak mampu. Maka tak apalah, maqam muraqabah pun boleh. Seumpama Allah melihat. Contohnya tu CCTV tu. Tu kan. Hidup, elok. Semua yang ada ni tahu ada CCTV dan sentiasa sedar dirakam. Itulah perumpamaan maqam muraqabah. Apa yang kita buat ni, ibadah kita ni, kita menjedari bahawasanya Allah sedang memerhati. Macam CCTV ada. Macam CCTV. Itu maqam ihsan. Jadi nak dapat maqam musyahadah ni tak boleh ni sangatlah, tak boleh di usaha-usaha. Allah bagi je. Itu anugerah daripada Allah. Maqam muraqabah boleh diusaha. Maqam musyahadah, kita ibadah aja, ada rezeki Allah bagi. Kerana kita beribadah seolah-olah mata hati. Kita ada dua mata. Satu mata basar dia panggil, mata lendir, basar. Satu lagi dia panggil mata hati, basirah. Kita boleh lihat dengan mata lendir, dan kita juga boleh lihat dengan mata hati. Orang yang tidak boleh lihat dengan mata lendir, dia panggil buta mata. Orang yang tak boleh lihat dengan mata hati, dia panggil buta hati. Dua-dua kita boleh lihat. Cuma nak melihat Allah dengan mata hati, dengan basirah, maqam musyahadah, hanya para awliya Allah, maqam-maqam yang tertinggi dapatlah. Dia tengok dengan, dia panggil ainul qalbi, mata hati. Kita, Allah bagi rezeki dapat. Bila kita dapat, maqam wali dah tu kita. Okay. Jadi kita dapat melihat, kita buta hati, buta hati. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ketuhanan, kita buta hati. Tapi dalam masalah keduniaan, kita celak hati kita. Maksudnya mata hati kita melihat. Kita boleh melihat, ketika kita melihat dalam masalah dunia, kita akan nampak dua sisi. Satu mata lendir, satu mata hati. Kalau kita tengok gula, kita akan nampak serbuk, bukan serbuk lah, kristal, apa nama dia? Hablo, apa? Kristal lah, warna putih tu lah, gula. Mata hati kita akan nampak manis. Boleh nampak. Sebab kita tak buta dalam masalah dunia. Tapi kalau kita tengok lembu, nampak tak Allah? Tak nampak.
Sebab kita buta hati. Tengok lembu patut kena nampak Allah. Macam mana penciptaannya, Allah mencipta lembu. Lembu makan rumput. Rumput tu, alahai, rumput. Kita makan lembu. Tak besar macam lembu. Lembu makan rumput lebih besar pada kita. Fikir, tu mata hati tu. Mata hati mula nak celek. Selama ni buta, tengok lembu. Ingat apa? Ingat steak kan? Ingat sate daging. Tengok lembu. Sedangkan bila tengok lembu, cuba tengok. Dia makan rumput je pun. Macam mana boleh besar pada kita? Kita bukan makan rumput, kita makan lembu. Tapi lembu tu lagi besar. Lepas tu pula, lembu makan rumput. Bila makan rumput, dalam perut dia nanti terbagi dua tau. Akan jadi susu yang sedap, mahal lah tu kita beli. Dan akan jadi tahi, kita tengok pun tak nak. Siapa yang spread dua tu? Sebab asalnya daripada rumput kedua-duanya. Tapi daripada rumput yang sama, boleh jadi tahi busuk, kita langsung tak nak tengok dan tak nak bau. Dan boleh jadi susu yang kita sanggup beli walaupun mahal. Macam mana? Macam mana? Siapa yang asingkan daripada rumput tu? Itu mata hati sedang celek, sedang cuba melihat. Kalau tidak, nampak lembu je lah. Bila kita melihat pisau, kita nampak besi, ada pemegang. Mata hati kita dalam masalah dunia nampak tajam. Nampak tajam? Nampak. Tak percaya, cuba anak umur 3 tahun duk main pisau baru beli. Kita nampak apa? Kita boleh relax ke? Relax lah. Budak-budak, bagilah dia main. Gitu. Kita menggelupur. Allah janganlah kita pergi berlari. Kenapa? Mata hati kita nampak tajam. Mata hati budak tu tak nampak tajam. Lepas tu dia boleh main. Mata hati kita nampak tajam. Mata budak tu, mata lendek budak tu nampak besi, berkilat-kilat, seronok main. Kita ni yang menggelupur ni sebab mata hati kita nampak tajam. Dalam masalah dunia, okey, kita boleh nampak. Tapi kita nampak tak bila potong sayur, potong sembelih ayam lah. Malah mungkin sembelih lembu. Lut, maksudnya makan lah. Siapa yang memotong? Siapa yang mempunyai kuasa yang memotong? Adakah pisau itu ataupun Allah yang memotong? Kalau pisau itu memotong, kenapa Nabi Ibrahim potong Nabi Ismail tak terpotong-potong? Tu mata hati mula celek. Tengok pisau, ingat Nabi Ibrahim, ingat Nabi Ismail. Kita tengok pisau nampak apa? Nampak besi je. Dan nampak tajam. Mata hati kita buta. Jadi setiap perkara kita boleh tengok daripada dua sisi. Sisi zahir dan sisi batin. Batin tu dia panggil ainul qalbi, mata hati. Ataupun dia panggil basirah. Tengok dengan basirah. Kita nampak. Kalau kita tengok teh, saya bagi banyak kali dah bagi contoh ni. Nak bagi contoh sama juga. Tengok teh. Teh, ada susu, ada teh tak? Kalau susu separuh, teh separuh, kita nampak apa? Nampak kita nampak apa? Nampak teh lah. Mata hati, Allah manisnya. Tu mata hati. Lubuk hati kita nampak apa? Potong kaki je nampak. Allah janganlah minum. Relax lah, manis je pun. Allah lah, kecil manis nanti. Tak nampak pun kecil manis dekat susu tu. Semua mata hati dia sedang merenung. Masuk ke dalam susu tu, nampak manis. Masuk lagi dalam, nampak buruk kaki. Kali kena potong. Itu mata hati boleh nampak. Begitulah tengok semua-semua. Nampak mata hati. Yang tak buta lah. Mata hati kita dalam bab dunia tak buta. Dalam bab akhirat, buta. Ada juga mata hati yang buta dunia. Ada juga. Tengok ada rasuah, Allah bawah, under table. Kan? Dia nampak duit. Dia nampak, lepas ni boleh tukar spoiler. Seketing sikit, tukar tayar. Silverstone. Perut pakai tayar Toyo. Hak murah tu. Sekali Silverstone tengok, nampak yang itu. Orang yang mata hatinya celek, nampak api neraka. Kita tak nampak. Duk ambil tak nampak tu.
Nampak, oh bini ni nak beli rantai emas, boleh beli dia. Nampak yang tu. Dia tak nampak rantai tu nanti jadi api neraka. Kalau nampak dia tak ambil. Tu buta kat tu. Buta panggil. Mata hati yang buta. Dia panggil basirah. Jadi maqam musyahadah, dia melihat semua, dia nampak Allah. Apa yang dia lihat, nampak Allah. Nampak kejadian Allah, nampak kekuasaan Allah, nampak pilihan Allah. Susah nak buat benda ni. Sebab tu kata kita tak boleh berlakon benda ni. Dom accident. Kita dah elok, dah bagi signal. Dia yang langgar kat belakang. Kita bawa semua cukup lengkap, bom dia langgar. Boleh nampak tak Allah? Nampak Allah apa? Nampak nombok dia. Keluar. Buta. Ni siapa nak settle macam mana? Tapi orang yang mata hatinya tak buta, dia nampak itu adalah takdir Allah. Bukan bermaksud takdir Allah, tak apa. Tak payah ganti. Tak cukup duit, saya bagi lagi. Bukan. Settle juga. Nak kita macam mana? Insurans ke? Nak claim insurans ke? Nak settle luar ke? Ke macam mana ke? Kita nak report masuk mahkamah ke sebab tak mengaku siapa salah? Ke macam mana? Relax lah. Sebab kita nampak itu takdir Allah. Dari sudut dunia kita buat macam biasa. Bukan, oh tak apa. Tak payah ganti. Tengok Allah dekat 7,000 kat ni. Tak apa. Kalau tak cukup, minta saya bagi. Bukan suruh gitu. Memang kita nampak itu perbuatan Allah. Itu adalah takdir Allah. Kita nampak dekat hati kita. Nampak, biar nampak. Zahirnya buat macam biasa. Tapi tak payahlah mengamuk-mengamuk. Tak perlulah ambil rakam, buat rakam. Ni saya rakam, masuk TikTok. Tak perlulah sampai macam tu, marah-marah, pompang. Apa bendanya? Sebab apa? Sebab mata hati dia tak nampak itu takdir Allah. Dia nampak salah orang tu. Memang salah orang tu pun, cuma nampaklah ianya takdir Allah yang lalu ikut orang tu. Jadi selesai secara zahir macam mana yang sepatutnya, secara batin relax takdir Allah. Boleh cakap buat payah cakap memang boleh cakap. Cakap boleh cakap. Aku baru beli ingat senang nak beli kereta ni. Sekarang macam mana nak buat ni? Kalau repair sekalipun habis 7-8 ribu sekalipun tak sama macam baru. Aku baru pakai 2-3 bulan. Susah. Cakap boleh cakap, nak buat susah. Itu maqam musyahadah. Dia nampak di sebalik apa yang berlaku, dia nampak Tuhan. Dia nampak pilihan Tuhan, dia nampak ketentuan Tuhan, dia nampak perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia tak nampak dah orang tu. Dia hanya nampak Allah semata-mata. Susah ni, susah. Habis tu kita masuk makam muraqabah lah, makam yang kedua. Yang ini boleh usaha. Makam kita sekarang. Makam muraqabah. Sambung lagi. Orang yang demikian saat itu hatinya dipenuhi dengan ma'rifah dan kecintaan terhadap Allah. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hatinya tak ada, Allah saja. Okey? Kemudian kecintaannya kepada Allah akan bertambah sampai tiada tersisa lagi di dalam hatinya selain itu. Makin lama makin bertambah, akhir sekali dunia tak ada dalam hatinya, hanya ada Allah saja. Bukan bermakna dia tak kerja, bukan bermakna dia tak peduli pada zahir, hati saja. Hati penuh, zahir macam biasa, kahwin juga, dapat anak juga. Kerja juga, dalam hati dia tu tak ada dunia. Hati dia penuh dengan Allah. Maqam yang tertinggi lah ni. Anggota-anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Anggota dia takkan kerja kecuali dengan hatinya. Hatinya nak, baru anggota dia bergerak. Apa yang dikatakan, apa yang dibuat, yang tadi dibuat, dan apa yang dikata, yang dicakap, tidak menyisakan di dalam hatinya. Tidak apa yang terjadi dan apa yang orang cakap dekat dia, tidak memberi bekas. Tidak menyisakan, sisa, bekas. Tidak menyisakan, tidak memberi bekas di dalam hatinya selain Allah, yakni ma'rifatullah, cinta Allah dan sebutannya. Orang cakap apa-apa kat dia pun, cakaplah apa-apa kat dia, tak ada. Orang puji pun tak rasa apa, orang keji pun tak rasa apa. Ini maqam awliya adalah para wali tadi. Kita boleh cerita aja.
Orang puji, kembang sikit pun tak ada. Orang keji, sikit marah pun tak ada. Allah, susah nak buat ni. Biasa kalau puji ada lah rasa lain macam tau. Rasa macam kalau husi tu rasa macam ketak sikit. Kembang. Rasa lain macam terapung-rapung, terawang-awangan. Standard lah tu. Dah orang puji, standard lah. Lepas tu cepat-cepat kembali kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bukan untuk aku, untuk Allah. Cuma lintah kat aku belagak lah sekejap. Lepas tu serah balik kat Allah. Dia rasa lah lain macam sekejap. Orang keji, pompam, dia rasa macam panah hati tak. Dia lalu kot panah hati kejap. Lepas tu serah balik ke Allah. Ini semua takdir, qada dan qadar daripada Allah sejak azali lagi. Maka marah sekejap, slow balik. Kenapa marah sekejap? Sebab biasalah manusia. Tapi janganlah sampai marah sampai 7 keturunan. Kenapa sampai 7 keturunan? Sekejap dah lah. Sebab cuma lalu aja. Ingat balik bahawasanya ni semua daripada Allah. Macam tu juga kalau orang puji pun, kembang kejap rasa sedap kejap, okey dah cukup. Alah, segala puji bagi Allah. Kalau tak ada, kalau bukan Allah yang dorongkan, memang aku tak layak dapat semua ni. Semua Allah. Aku lahir-lahir telanjang bogel, tak ada benda pun. Tiba-tiba orang puji banyak harta. Aku lahir-lahir tu tak ada benda, baju pun tak ada. Tiba-tiba ada ni, siapa bagi? Usaha aku ke? Usaha apa sangat? Tiba-tiba je dapat projek tu, tiba-tiba je dapat rezeki tu, rezeki ni, tiba-tiba banyak. Lepas tu rasa macam dia pula yang buat sendiri usaha. Tak ada Allah. Tapi banggalah kejap masa orang puji tu. Sekadar itu aja. Tapi yang mantapnya maqam musyahadah. Tak rasa apa orang puji. Tak rasa apa. Kembang tak ada. Sebab apa? Dia tahu contoh macam ni. Contoh, kita ada emas. Kita orang perempuan lah. Dia pakai emas banyak. Dia pakai 800 gram maksimum. Emas perhiasan maksimum 800 gram. Orang perempuan boleh pakai. Kalau kat Pahang, saya rasa lebih kurang kot. Dia tengok negeri juga. Ada negeri sampai 700, ada negeri 500 gram. Kita ambil maksimum 800 gram. Boleh pakai. Lebih pada tu kena bayar zakat. Kita ambil maksimum 800 gram. 800 gram kilo. Kalau letak kat sini, dalam gini. Tak apalah nak tunjuk kan ni, okey. Sebenarnya, yang dia pakai tu ada Tan Sri mana macam tu kot. Isteri Tan Sri suruh pakai aja. Bukan bagi pun. Pakai. Malah bukan suruh, paksa pakai. Contoh, dia bekerja dengan Tan Sri tu. Bini Tan Sri, isteri Tan Sri. Tan Sri mestilah banyak duit. Lepas tu, isteri Tan Sri suruh pakai emas tu. Dia tak nak, kena paksa. Sebab dia kerja, ayalah pakai. Pakai pun tak ada hati pun dia nak pakai. Sebab bukan dia punya. Malah kalau hilang macam mana? Tapi pakailah juga. Pakai pergi mana? Pergi kenduri lah. Bawah. Pergi kenduri lah. Orang punyalah puji. Dia belagak. Dia rasa kembang. Tak, kembang bukan aku punya. Dia tahu hakikat diri ni bukan aku punya. Engkau pujilah. Tapi dia rasa macam tu aja. Bukan aku punya. Orang tak tahu. Orang puji Allah besarnya. Ini pulut dakak ke apa ni? Ini pulut dakak ni. Tahu pulut dakak? Ini Allah besar-besarnya rantai. Allah, untunglah engkau. Masa kau kahwin dulu nampak sesak je laki kau. Tiba-tiba baru kahwin 10 tahun besar-besar ni rantai kau. Ni berapa ratus gram lah ni, hai. Nampak tekuk jalan tekuk tu tunduk bawah tu. Tak boleh nak tegak, beratnya ya Allah. Cincin ni sini penuh cincin. Dia belagak. Nak belagak benda, aku kena pakai pun kena paksa. Hilang ni mampu aku negati. Tak ada belagak. Itulah perumpamaan. Kita dapat apa-apa, tahu dah Allah yang bagi. Bila orang puji, tiba-tiba orang puji, kita rasa kita punya. Kitalah something wrong. Sepatutnya serah dekat owner yang asal, iaitu Allah. Itu sebab tu kita dituntut untuk sebut Alhamdulillah apabila orang puji kita. Sebab puji tu bukan untuk aku. Alhamdulillah, segala puji bukan untuk aku, untuk Allah. Jadi bila sebut Alhamdulillah, kau puji aku, silap sebenarnya. Aku serahkan balik pada Allah. Sebab aku bukan aku punya ni, Allah punya. Tu sepatutnya. Okey? Itu dipanggil maqam musyahadah
Maqam muraqabah dia beza sikit. Sikit. Sikit lagi. Wahai pencari derajat yang tinggi. Ini masuk maqam muraqabah. Wahai pencari darjat yang tinggi. Wahai orang yang nak cari darjat yang tinggi, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan. Engkau tak akan dapat tingkat ihsan. Sama ada musyahadah atau muraqabah. Yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengawasi hati dan anggota tubuhmu, dengan kedipan-kedipan matamu dan nafas-nafasmu dari pagi hingga sore. Sore ni petang, bahasa. Dari pagi hingga petang. Kalau orang yang nak maqam musyahadah, termasuk juga nak maqam muraqabah tadi, dia nak dapat peringkat ihsan tadi, dia kena mengawasi hati dan anggota tubuh dia. Malah kedipan matanya dan nafasnya pun. Apa? Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin, fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipan mata, setiap nafas turun naik, ada dama, dalam perhitungan, wasi'ahu ilmullah, dalam ilmu Allah. Kena sedar, sentiasa sedar, baru boleh dapat maqam musyahadah atau muraqabah. Nak dapat juga mestilah hati itu tak boleh zulmah, tak boleh berpenyakit. Dengan penyakit hati lah, untuk dapat maqam musyahadah, ataupun paling kurang yang kita nak kejar maqam muraqabah, hati tak boleh sakit. Kalau hati sakit, maka tak dapat. Hati tak boleh zulmah, tak boleh gelap, hati hitam, tak boleh. Dia kena, hati itu kena sihat. Macam mana nak hati itu tidak berpenyakit? Janganlah buat dosa. Fi qulubihim marada, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi sakit hati tadi tu. Sebab itulah orang sakit hati ni kesian dengan dia. Kesian, sangat kesian. Orang beli kereta, dia sakit hati. Orang beli kereta, dia sakit hati. Orang nampak bawa masuk sofa baru dalam rumah, dia sakit hati. Padahal tak ada kena-mengena dengan dia pun, tapi dia sakit hati. Memang penyakit. Bila orang dia sakit hati macam ni, Allah tambah, bertambah penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit je. Jadi buang, jangan ada penyakit dalam hati. Jangan ada sifat mazmumah dalam hati. Barulah dia boleh terang hati dia. Dengan terang hati baru boleh dapat maqam muraqabah tadi. Kalau rezeki, dapat rezeki, maqam musyahadah. Kalau tidak, tak adalah maqam ihsan kat kita. Kalau tak macam tu. Apabila engkau menginginkan muraqabah, ni kita sambung minggu akan datang ni, tapi saya nak baca satu perenggan. Apabila engkau menginginkan muraqabah, dah musyahadah susah sangat nak dapat, muraqabah lah. Bila engkau menginginkan muraqabah, maka ketahuilah bahawa Allah SWT mengetahui isi hatimu dan mengawasi lahir dan batinmu. Itu lah, kena tahu lah. Allah sentiasa mengetahui isi hati kita. Sentiasa kena sedar. Dan mengawasi lahir, zahir dan batin, sama di depan orang atau belakang orang. Serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu, langkah-langkahmu, seluruh diammu dan gerakmu dalam hal maksiat dan ketaatan. Kena sentiasa tahu. Sentiasa kena sedar.
Kita ni, kalau kita dapat buat apa-apa, kita sedar Allah sedang memerhati, baik kita. Sebenarnya tak payah tahap Allah. Malaikat cukup dah. Malaikat kiri kanan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Takkan duk diam. Apa sahaja yang kita buat, yang kita cakap, yang keluar kat mulut kita, illa ladaihi raqibun atid. Pasti raqib atid sedang mencatat. Kalaulah kita tahu ada raqib atid kiri kanan, kita boleh buat dosa. Masa kita buat dosa tak perasan dia ada sebelah. Yang kanan catat kebaikan, yang kiri catat kejahatan yang kita buat. Agak-agak ni dah pukul berapa dah? 8.20. Mana yang relax? Belah kanan ke belah kiri? Yang kiri kata, "Oh, kanan. Roket, relax nampak? Tak ada benda hari ni. Aku busy," kata belah kiri. Maknanya apa? Sibuk buat dosa banyak. Aku busy, aku tengok mu hari-hari busy. Yang belah kiri, aku tak berapa busy sangat. Kadang-kadang hari Jumaat lah, busy sikit. Hari lain, Allah, relax aja aku. Macam makan gaji buta je, kata belah kanan. Belah kiri kata, aku pula kena buat banyak benda yang kita buat. Tak tengoklah hari ni kita sebelum kita tidur balik nanti. Sebelum tidur, setiap orang, dia kena ingat balik. Banyak apa kesalahan yang dia buat. Kebaikan tak payah ingat, lupakan. Kejahatan apa yang dia buat. Agak-agak berapa banyak. Sebab yang kanan, yang kiri tadi, yang kiri dan kanan, dia akan naik. Dia akan bagi catatan tu dekat malaikat, yang mana malaikat tu akan naik pada waktu subuh. Dan shift baru akan turun. Begitulah berselisih sehari 2 kali, turun naik. Agak-agak kita nak tidur, dah tidur tak adalah dosa pahala. Apa yang kita buat? Mana yang busy? Kalau busy belah kanan, mujur. Takut busy belah kiri. Dia je busy. Yang kanan kata, tak tahulah, aku rasa macam makan gaji buta je. Tahulah kata yang kanan. Yang kiri kata, aku pula yang sibuk. Itu bahasa-bahasa kita je lah. Malaikat mana ada gaji. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat dan dia akan ikut apa yang Allah perintahkan. Itu bahasa kita je. Malaikat kiri kanan. Kalau kita sedar ada malaikat raqib atid, ma yalfidhu min qawlin, apa yang keluar kat mulut kita, pasti raqib atid akan catat. Ada tak kita ngumpat? Mu nak tahu tak? Tu, jiran kita sebelah tu, anak dia kena tangkap basah. Agak-agak nak cakap? Tak ada. Takkan cakap. Kita tahu tu mengumpat. Berkata sesuatu perkara yang benar kepada orang lain tentang seorang yang lain, jika dia dengar, dia tak suka. Mengumpat. Berkata sesuatu dekat orang lain berkaitan dengan orang lain yang mana itu bukan yang sebenar. Fitnah. Dua-dua berdosa. Fitnah berdosa, ngumpat berdosa. Ngumpat benda yang betul, fitnah benda yang bohong. Ke nak panggil membawang? Membawang, ngumpat tu busuk. Tiba-tiba bawang sedap. Kalau sup kurang bawang, kurang kick. Kena bawang lebih. Tiba-tiba benda busuk yang Nabi kata, jika kamu mengumpat seumpama makan daging mentah-mentah saudara kamu, busuk hanyir. Tiba-tiba kita normalisasikan dia, letak nama membawang konon. Membawang benda, mendaging. Baru betul sebab Nabi kata makan daging saudara kamu, mengumpat ni. Tapi nak nampak macam, alah, relax lah, membawang sekali-sekala. Amboi. Membawang apa benda? Mendaging tu. Makan daging mentah-mentah, tak masak. Kalau daging masak, sedap juga. Daging. Kerana sedang mengata kawannya sendiri. Kalaulah kita tahu raqib atid ada, memang tak. Kalau siap dah terkeluar mulut pun, Allah sorry, jangan tulis. Malah kalau kita dah tersilap buat dan kita bertaubat dengan cepat-cepat, tarik balik, yang tadi dia padam. Malaikat padam. Kalau tarik dengan segera lah. Kadang-kadang kita tapi kalau biar je, lama je, tak tarik-tarik juga, kekal lah sehingga naik ke atas.
Bawa simpan. Tak tahulah banyak mana kita sekarang. Banyak belah baik ke banyak belah jahat ke, kita pun tak tahulah. Kita tahu diri kita sendiri, kita boleh agak. Jadi kita akan datang maqam muraqabah pula. Tadi maqam musyahadah, muqarabah masuk sikit je. Macam ni nak dapatkan maqam muraqabah? Kisah seorang pelajar yang belajar dengan tok gurunya secara praktikal. Dia ambil, dia nak faham maksud penjagaan hati ni. Tok guru dia suruh bawa guni pergi ke pasar, ambil kutip batu. Dalam perjalanan nak ke pasar, jalan kaki, kutip batu-batu, bubur dalam guni. Pikul lah dia. Kenapa tok guru dia suruh begitu? Pada episod yang akan datang. InsyaAllah kita sama akan datang. InsyaAllah minggu depan. Hari Rabu minggu depan, kita akan masuk maqam muraqabah. Kenapa tok guru dia suruh kutip batu-batu tu? Bawa lah batu di pasar. Orang pakat-pakat puji. Wah, banyak duit beli barang. Dia bawa diam je. Apakah kesudahan episod ini? Nantikan pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah pada minggu hadapan. Moga rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Kita sembah tasbih kafarah dan nusratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.